A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu di dalam sesi live di Facebook page My Learning Journey. Sebentar tadi sebelum maghrib saya ada mengadakan satu sesi lain mengulas kandungan buku erti beragama yang hilang. Kemudian baru saya teringat sebenarnya saya ada perjanjian yang belum saya lunaskan dan saya dah terlupa lama lebih 1 bulan, iaitu baki daripada soalan-soalan yang diajukan oleh para peserta yang mengikuti program Perhimpunan Musim Sejuk 2020 yang telah diadakan pada akhir bulan Disember tahun lalu. Ada panjang sesinya, ada sesi soal jawab dan kemudian ada beberapa soalan berbaki yang telah diajukan oleh saudara Luqman kepada saya untuk saya jawab, tapi saya terlupa sepenuhnya sehinggalah hari ini baru saya teringat. Jadi saya nak mengambil peluang pada malam ini untuk meninjau soalan-soalan yang dikemukakan oleh para peserta. InsyaAllah kalau kita tak ikut program hari itu pun apa yang ditanya ini adalah persoalan-persoalan yang boleh dipahami soalan dan jawapannya insya-Allah, yang saya kongsikan bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mengikuti sesi live kita pada kali ini pukul 9 suku malam di Malaysia dan lebih kurang pukul 1 suku petang ataupun tengah hari bagi kami yang berada di United Kingdom dan Republic of Ireland. Baik, kita lihat kepada apakah soalan-soalan yang ditanyakan kepada saya untuk kita tengok satu persatu. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk mengikuti sesi live kita pada malam ini. Baik, di antara soalan yang diajukan kepada saya untuk kita memberikan sedikit reaksi adalah berkenaan yang pertamanya, salam Ustaz, Waalaikumsalam. What lessons can we derive from Ibrahim, peace be upon him, in the way he asked his existential questions? Will everyone always arrive at his conclusions? Jadi soalan yang pertama ini adalah berkaitan dengan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, berkaitan dengan pertanyaan baginda tentang matahari, tentang bulan, yang dipercayai sebagai Tuhan kemudian dinafikan, dan ini adalah merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga ayat 79. Saya harap ayatnya itu dapatlah dipaparkan dekat skrin, walaupun nampak sometimes macam kurang smooth. Jadi sahabat-sahabat, kisah berkenaan dengan pertanyaan Ibrahim tentang hakikat bulan, matahari, adakah ianya merupakan Tuhan ataupun tidak, diceritakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga ayat 79. Dan untuk menjawab kepada soalan yang ditanya oleh sahabat kita tadi, kita perlu melihat sedikit pandangan yang dikemukakan berkenaan dengan ayat ini, yang mana apa yang diceritakan di dalam ayat-ayat tersebut difahami dalam bentuk yang berbeza oleh para mufassirin. Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan bahawa pertanyaan itu adalah pertanyaan daripada Ibrahim alaihissalam ketika baginda belum menjadi seorang rasul dan sedang dengan fitrahnya mengimani tentang kewujudan Tuhan. Baginda menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan untuk mengkritik kepercayaan yang boleh terbina daripada penakkulan manusia terhadap kehidupan, terhadap alam semesta, um,
yang mana hal ini berlaku sebelum Ibrahim alaihissalam dilantik menjadi rasul. Pandangan ini adalah merupakan pandangan yang dikemukakan seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ilmuwan di dalam bidang tafsir dan Al-Quran di Jordan. Beliau mengatakan bahawa pandangan ini adalah merupakan pandangan antaranya yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari kalau kita refer kepada ulama zaman dahulu, dan juga Said Qutb merujuk kepada ulama yang hidup dekat dengan zaman kita pada ketika ini. So ini adalah di antara contoh dua ilmuwan yang beranggapan sedemikian rupa. Tetapi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau bersama dengan jumhur mufassirin yang berpendapat sebaliknya, yang mana mereka berpendapat bahawa peristiwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am ini bukanlah merupakan kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Sebaliknya, ia adalah merupakan satu dialog yang Nabi Ibrahim mengkritik kepercayaan yang wujud di kalangan masyarakatnya. Maka itu bukan pencarian dia, tetapi itu adalah bukan pencarian baginda, tetapi itu adalah merupakan jawapan baginda kepada kepercayaan-kepercayaan yang wujud di dalam masyarakatnya. Dan ini dihujahkan berdasarkan kepada konteks ayat berkenaan. Kalau kita lihat ya, misalnya disebutkan di dalam ayat ini, sebelum masuk kepada bab Ibrahim memikirkan tentang bulan dan juga tentang matahari, tentang bintang, ya, telah terlebih dahulu disebutkan oleh Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala ibrahimu li abihi azar aattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya Azar, adakah engkau mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan kami telah memperlihatkan kepada Ibrahim, ya, tentang kebesaran langit dan bumi itu untuk yang dengannya itu menjadikan dirinya sebagai di kalangan orang-orang yang yakin. Jadi kemudian dalam ayat yang berikut itulah bagaimana Ibrahim menimbulkan dialog berkenaan dengan apakah bintang ini adalah merupakan Tuhan, kemudian dinafikan. Kemudian dalam ayat yang berikutnya ditimbulkan adakah bulan itu adalah merupakan Tuhan. Kemudian apabila bulan hilang, bulan bukan Tuhan. Matahari juga bukan Tuhan. Konteks ini difahami oleh majoriti ulama bahawa ia bukan merupakan kepercayaan Ibrahim, kerana Ibrahim telah terlebih dahulu awal lagi berpercaya dan mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini manakala tentang kepercayaan manusia tentang berkemungkinan bintang itu adalah Tuhan, bulan itu adalah Tuhan, langit itu adalah Tuhan, itu adalah merupakan persoalan-persoalan yang wujud di dalam masyarakat yang dinafikan oleh Ibrahim dengan hujah-hujah yang baginda nyatakan seperti yang dirakamkan dalam ayat tersebut. Dan hal ini telah dipuji oleh Allah SWT dalam beberapa ayat yang berikutnya, apabila Allah SWT mengatakan bahawa watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi, dan sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang telah diungkapkan oleh Ibrahim dalam dialog-dialog yang sebutkan sebentar tadi, sesungguhnya itu adalah merupakan pembuktian yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk mengatasi kepercayaan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya', kami telah meninggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berilmu. Jadi di sinilah letaknya kepercayaan, pendirian majoriti ulama tafsir yang mengatakan bahawa
dialog tentang bintang, bulan dan matahari itu bukanlah perjalanan Ibrahim dalam mencari hakikat Tuhan, tetapi ia adalah merupakan jawapan Ibrahim kepada kepercayaan yang wujud di dalam masyarakatnya. Jadi itu adalah merupakan reaksi saya kepada pertanyaan yang dikemukakan tadi. So what lessons can we derive from Ibrahim alaihissalam in the way that he asked his existential questions? Kepada saya juga bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, iaitu pandangan majoriti mufassirin bahawa this is not Prophet Ibrahim's journey himself, tapi ia adalah merupakan jawapan baginda kepada kepercayaan yang wujud di dalam masyarakat. So kalau kita nak tanya pada kita hari ini, what if kalau ada manusia yang begitu perjalanannya, maka kalau ada manusia yang cuba untuk memahami Tuhan dengan melihat kejadian alam, itu adalah perkara yang kalau berlaku, kita tidak boleh sekat dia daripada berlaku. Jika ada manusia yang berfikir untuk sampai kepada keimanan tentang wujudnya Allah dengan memikirkan tentang hakikat alam ini, maka perjalanan itu akan berlaku. Dan apabila dia berlaku, mudah-mudahan apa yang dia fikirkan itu akan menyampaikan dia kepada hakikat bahawa kesemuanya itu adalah merupakan ciptaan dan ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah substan kepada ayat pertama yang dinyatakan oleh Allah dalam wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, ya, dalam firman Iqra, bila mana Allah kata Iqra bismi rabbika allazi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, iaitulah Tuhan yang mencipta. The first wahyu yang membuka pintu kenabian adalah perintah Iqra, dan Iqra ini adalah untuk membimbing manusia berfikir dan mendapatkan pemahaman terhadap satu-satu perkara itu melalui proses Iqra. Dan Iqra itu dilakukan dengan bertujuan, dilakukan dengan tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar keperluan biasa, tetapi membacanya dengan nama Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan itu belum memperkenalkan namanya. Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai dia itu adalah Tuhan kamu sendiri, Tuhan yang nak kamu yang nak mengkaji, yang nak membaca itu. So it's not about other people's God, Tuhan kaum ini, Tuhan kaum itu, Tuhan agama ini, Tuhan, tapi tentang Tuhan kamu sendiri. Dan siapakah Tuhan itu? Kalau kamu sendiri tidak pasti what do you mean by God, maka Allah jelaskan dalam ayat itu, iaitulah Tuhan yang mencipta. Bismi rabbika allazi khalaq. So Allah introduce himself as God, sebagai the one who created. Who created. Jadi bila mana kita nak memahami hakikat Tuhan, maka salah satu daripada jalan induknya adalah pada mengimani tentang wujudnya ciptaan yang dicipta oleh Sang Pencipta. Kalau orang tanya kenapa Allah itu Tuhan dalam agama Islam, jawapannya very straightforward. Dia tidak seperti mungkin dalam setengah agama lain. Kalau ditanya mengapakah kamu menyembah Tuhan ini, Tuhan itu dalam agama masing-masing, mungkin jawapannya ada pelbagai. Tapi bagi kita umat Islam, kalau ditanya mengapakah di dalam Islam Tuhan kita adalah Allah, jawapannya very straightforward, iaitulah kerana Allah itu adalah pencipta kita. We accepted that we are created, and the one who created us is that God, and that is Allah, the one and only creator. Kan? Jadi itu respon saya kepada soalan pertama yang diajukan di dalam dokumen yang di-emailkan oleh Luqman kepada saya. Baiklah, kemudian yang kedua, hal ini telah dijawab di dalam sesi tempoh hari, jika tidak silap saya. Apakah yang dimaksudkan dengan makna Al-Quran itu mudah
difahami, sedangkan untuk benar-benar memahami Al-Quran kita perlu ilmu yang tinggi dengan pengetahuan sirah. Um, Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran bagaimana kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk kamu mengingatinya dan memahaminya. Memahami Al-Quran ini mudah ke susah? So jawapannya ialah mudah dan juga susah. Ya, hal ini ada saya bincangkan ketika saya mengulas tentang persoalan tadabbur di dalam usrah melalui posting saya beberapa minggu yang lepas. Mudahnya Al-Quran ini untuk difahami dan ada kesusahannya juga untuk Al-Quran ini difahami. Saya umpamakan seumpama orang yang pergi ke laut. Ya, kita ada lautan yang luas. Laut itu boleh dinikmati oleh orang yang boleh berenang dan orang yang tidak boleh berenang. Bagi orang yang tidak boleh berenang, dia menikmati laut dengan hanya menikmatinya di gigi pantai. Maknanya sebab dia tak boleh berenang, dia tak boleh menyelam. Jadi dia cuma boleh berseronok di tempat yang selamat untuk dia. Jadi Al-Quran dalam fungsinya sebagai hidayah, petunjuk daripada Allah SWT untuk kita, Al-Quran itu tidak berbelit-belit. Apabila kita baca, kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Jika Allah SWT mengatakan bahawa ciri-ciri orang yang berjaya itu, orang-orang yang beriman yang berjaya itu adalah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang lara. Mereka yang mendirikan solat. Mereka yang mengeluarkan zakat. Ya, mereka yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ia bukan satu penerangan yang sukar untuk difahami, tidak berbelit-belit, ajarannya sangat straightforward dan jelas. Akan tetapi, kesukaran itu adalah di dalam konteks apabila kita cuba untuk pergi lebih jauh dan lebih dalam bila mana adanya ayat-ayat yang membabitkan persoalan hukum hakam. Ada ayat-ayat yang membabitkan tentang misalnya saya sebutkan sebentar tadi perjalanan Nabi Ibrahim. Ibrahim berfikir Ibrahim melontarkan pemikiran tentang adakah bintang itu Tuhan, adakah bulan itu Tuhan, adakah matahari itu Tuhan. Jawapannya bukan. Semuanya itu bukan Tuhan. Ia adalah sesuatu yang tidak sukar untuk difahami. Tetapi untuk menjustifikasikan adakah itu merupakan perjalanan Ibrahim sendiri ataupun ia adalah merupakan jawapan Ibrahim kepada kaumnya yang percaya sedemikian rupa, maka di situ ada peringkat kesukaran yang berbeza. Untuk klarifikasi benda itu, dia memerlukan kepada ilmuwan yang memahami konteks ayat, yang dapat memahami struktur ayat dan memahami tentang adanya ayat-ayat lain yang menerangkan tentang realiti apa yang berlaku dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan hukum, contohnya bila disebutkan perkataan la di dalam bahasa Arab, adakah la itu bermaksud tidak ataupun adakah la itu bermaksud jangan. Maka di situ ada kesukarannya. Perlu ada ilmu untuk klarifikasi benda itu. Bila Allah SWT memerintahkan kita untuk berwuduk sebelum kita mengerjakan solat, diterangkan tentang persoalan wuduk, straightforward. Tetapi jika kita nak pergi lebih dalam tentang persoalan bila kita nak basuh tangan, adakah masuk siku ataupun tak masuk siku, maka di situ perbahasannya menjadi lebih sukar daripada sekadar pemahaman perlunya membasuh tangan apabila berwuduk. Begitu juga dengan persoalan haramnya babi. Satu benda yang tidak sukar, tetapi kalau kita pergi lebih jauh untuk bertanya adakah pengharaman babi itu bermaksud keseluruhan babi ataupun sekadar dagingnya sahaja disebabkan oleh Al-Quran itu menyebut perkataan daging babi. So adakah perkataan lahmal khinzir itu bermaksud satu pengkhususan iaitu daging babi sahaja ataupun al-aghlabiyah, yakni biasanya bahagian yang paling dimakan oleh manusia adalah daging babi. Maka menyebut daging bukan bermaksud hanya daging, tetapi kerana daging itu represent the bigger scope of babi apabila manusia consume. Dan untuk faham benda tu, dia ada kesukaran. Umpama orang yang berenang-renang di laut, tak ada masalah. Tapi kalau dia mula berfikir apakah yang ada di seberang sana, dan dia kena
boleh naik bot. Kemudian dalam laut itu ada apa? Dalam laut itu ada mutiara, ada ikan, ada pelbagai benda-benda yang bermanfaat. Macam mana you tahu? Orang bagi tahu, orang ceritakan, orang ambil gambar, tunjukkan pada kita. Tapi kalau you nak tengok sendiri, then you kenalah boleh berenang, boleh menyelam untuk masuk dalam tu. And then you nak pergi dalam lagi, dekat dasar laut itu, kalau you tebuk, you korek, dan ada minyak pula. Dan perlu lagi pengetahuan dan kemahiran yang jauh lebih complicated dan lebih mendalam. Demikianlah juga dengan Al-Quran. So, macam pepatah Melayu kata, ukur baju di badan sendiri. Maksud dia, kalau pengetahuan kita setakat ini sahaja, terbatas setakat ini sahaja, dan kita hanya boleh mengubah sempadan penerokaan Al-Quran kita dengan menambah ilmu untuk memahami Al-Quran. So, di situlah pada saya Al-Quran ini petunjuk bermanfaat, boleh difahami oleh sekalian peringkat manusia daripada yang memahaminya secara superficial, secara simple, straightforward, ataupun bagi mereka yang ingin meneroka persoalan yang lebih mendalam kerana adanya keperluan-keperluan dan isu-isu yang timbul berkaitan dengannya. So itu adalah di antara perkara yang boleh saya respon kepada soalan kedua yang diajukan oleh sahabat yang bertanya. Panjang jawapan kan. Sebab tu yang tak done itu. Ya, tanya satu, jawab berjela-jela. Okey, yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas surah Al-Alaq, adakah Rasulullah SAW kekal tidak boleh membaca dan menulis sehingga kewafatan baginda? Jika benar, apakah hikmah di sebaliknya? Setakat pengetahuan saya, Nabi SAW kekal berada dalam keadaan tidak membaca dan tidak menulis sehingga ke akhir hayat baginda, dan itu bukan bermaksud baginda itu seorang quote unquote buta huruf macam yang kita faham sekarang, kerana istilah buta huruf itu sinonim dengan illiterate, kejahilan, tahap pendidikan yang rendah. Tetapi kita perlu faham bagaimanakah cara manusia maksud dia the transfer of knowledge, proses untuk belajar, mengajar, transfer knowledge itu berbeza daripada satu zaman ke satu zaman. Di dalam masyarakat Arab di zaman Nabi SAW itu, apa yang lebih dominan di dalam proses pendidikan adalah secara syafawi, maknanya percakapan, mendengar, mengingati, dan bukannya sentiasa ditulis. Ya, dan hal ini bukan merupakan satu perkara yang menjadikan mereka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tamadun yang lain, kerana penulisan, pembukuan, penerbitan melalui proses yang panjang. Sebab itu bila Allah perintahkan Iqra di peringkat awal dalam surah Al-Alaq, kita perlu faham maksud Iqra dalam pemahaman ketika itu, kerana Iqra ini bukan tidak cukup untuk dipahami sekadar membaca buku contohnya. Sebab kalau kita faham macam tu, nanti akan timbul soalan, macam mana Allah perintahkan Nabi suruh baca kalau Nabi tidak boleh membaca, kan? Tetapi Iqra, makna Iqra itu ialah tatabbu' al-makna, al-kalimat, ya, li fahmil makna, mengikuti kelangsungan patah-patah perkataan untuk menyampaikan kepada faham. Jadi bila itu yang dimaksudkan dengan Iqra, maka Iqra itu bila kita baca buku, sebenarnya masa kita baca buku itu kita buat apa? Masa kita baca buku itu, kita sedang follow penyusunan perkataan-perkataan yang describe makna. Maka itulah yang dimaksudkan dengan Iqra. Kalaulah itu yang dimaksudkan dengan Iqra, maka Iqra juga boleh terjadi tanpa penulisan. Iqra boleh terjadi dengan mengikuti, macam anda sekarang ni sedang mendengar apa yang saya terangkan. Pendengaran proses anda mendengar apa yang saya terangkan ini juga termasuk di dalam technicality apa yang diistilahkan sebagai Iqra, dan anda mengungkapkannya kembali, menjelaskan kembali kepada apa yang telah anda faham daripada apa yang saya terangkan. Jadi kerana itu kaum Arab di zaman Nabi SAW itu
amalan mereka dalam belajar dan mengajar itu tidak bergantung kepada menulis dan membaca apa yang ditulis. Tetapi ia adalah satu yang wujud, ada yang boleh membaca, ada yang boleh menulis, dan mereka mempunyai skill yang berguna untuk pelbagai keperluan. Dan membaca menulis ini juga ada sejarah yang panjang berbeza dari satu kaum ke satu kaum, seperti mana ada juga ilmuwan yang berpendapat di zaman Nabi Idris alaihi salam merupakan antara orang yang awal boleh menulis dengan berhujah tentang soal hutang yang dinasihatkan oleh Nabi Idris alaihi salam untuk ianya diuruskan, ya, dengan cara menulis dan lain-lain, kan. So itu adalah di antara isu-isu yang ada lah. Jadi maknanya tak ada masalah sangat dengan hal itu. Tidak menulis dan membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermaksud baginda itu rendah orang kata pendidikan dan pemahaman baginda, bahkan sebaliknya, kan, insyaallah. Muhammad Syafiq bertanya, bolehkah tanya lagi dalam ruangan komen ini? Dipersilakan, kan, tanyalah kalau ada apa-apa ataupun nak betulkan saya pun ahlan wa sahlan. Mana yang saya boleh jawab, saya boleh jawab. Mana yang saya tak boleh jawab, kita carilah sama-sama dan mungkin kita jawab kemudian, kan, insyaAllah. Okey, sambil-sambil itu saya teruskan lagi. Yang keempat, apakah cadangan bahan bacaan untuk memahami tafsiran Al-Quran? Hal ini juga telah saya jawab di dalam perbincangan yang terdahulu, yang mana saya telah kongsikan beberapa buah buku yang apa ni yang saya cadangkan untuk dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat dalam memahami dalam usaha untuk memahami Al-Quran. Saya cuba cari balik slide yang terdahulu. Maafkan saya. Okey, ini adalah di antara buku yang ada saya cadangkan tempoh hari, dan cadangan saya ini adalah banyak berasaskan kepada apa yang available, terutamanya untuk kita yang berada di perantauan ni lah. Kalau dekat Malaysia ada banyak lagi buku yang boleh dimanfaatkan. Salah satu daripada buku yang saya galakkan adalah buku yang paling tepi tu, iaitu How to Approach and Understand the Quran oleh Syekh Jamaluddin Zarabozo. This is a very good book. Kalau kita boleh berbahasa Arab dan kita familiar dengan buku-buku berkaitan dengan Al-Quran, di dalam bidang ulumul Quran, kita tahu bagaimana structured, ya, penulisan ulama dalam memperkenalkan Al-Quran dan ilmu-ilmu berkaitan dengannya. Dan buku How to Approach and Understand Al-Quran oleh Syekh Jamaluddin Zarabozo ini adalah merupakan buku yang boleh memberikan kepuasan dan kenikmatan yang hampir sama macam kita baca kitab-kitab dalam bahasa Arab tu lah. Saya highly recommend. Dan juga ada beberapa buku yang lain yang ada di sini juga boleh dimanfaatkan. Selain daripada itu, saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat untuk mengikuti program-program dan juga perkongsian sahabat saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman di Tadabbur Center, yang juga ada bersama dengan beliau, Dr. Azrul Azlan dan juga beberapa orang yang lain. Mereka banyak menjalankan program-program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Al-Quran. So that is my response to question number 4. Number 5. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. dekat 2 bulan baru jawab salam, kan, ya. Bagaimanakah nak menguasai Al-Quran dan sains secara serentak? Ya. Al-Quran dan sains secara serentak ni, Ustaz Syahri pun ada. Ahlan wa sahlan Ustaz, ya. Maaflah kalau tersedak saya sebut nama tadi, tapi itulah, ya, saya memberikan galakan. Dan penyampaian saya ni, kalau Ustaz dapati ada yang tak kena, tak betul ke, Ustaz tegurlah, ya, insyaAllah. Saya ni dah berkarat sikit sebab dah lama, kan.
menguasai Al-Quran dan sains secara serentak. Pada saya dia akan berlaku bila mana Al-Quran, agama dan sains, Al-Quran dan sains itu di dalam mindset kita, di dalam worldview kita, ia tidak terpisah. Kalau dalam kepala kita tidak terpisah, maka walaupun kita mempelajarinya dalam masa yang berasingan, dalam momen yang berasingan, tapi dia tetap datang ke tempat landing yang sama. Maka belajar Al-Quran itu mengukuhkan pemahaman kita tentang sains, dan belajar tentang sains itu juga akan pergi kepada mengukuhkan Al-Quran, bila mana dalam diri kita dua-dua perkara itu bersatu di dalam pandangan alam kita sebagai Muslim. Jadi kita boleh go through benda tu secara asasnya begitu. Maknanya jangan dipisahkan dalam mindset kita. Tetapi untuk memenuhi maksud perkataan menguasai itu is a bit challenging. Sebab daripada novice nak pindah kepada expert untuk memenuhi maksud menguasai, dan is quite challenging. Sebab untuk menguasai sains, untuk menguasai Al-Quran, kedua-duanya itu memerlukan alat-alat yang tak banyak tempat alat-alat itu bercantum. Personally, saya secara peribadi, sekali-sekala saya ada timbul rasa sedih dan kesal di dalam diri saya apabila kegairahan saya untuk belajar bahasa Arab dan di dalam bidang agama ketika saya di bangku sekolah dulu menyebabkan saya mengambil keputusan yang agresif dengan meninggalkan kelas sains. Masa tu tengah seronok belajar math, biologi, chemistry, fizik, 1119 untuk bahasa Inggeris. Apatah lagi guru biologi saya ketika itu adalah Cikgu Arif Kasmo, sekarang ni Profesor Arif Kasmo di UKM kan. Yang mana setiap kali kami pergi ke kelas biologi masa belajar dekat Semak Labu Form 4 dulu, kami sentiasa kena bawa Quran terjemahan Mahmud Yunus. Dan dalam apa sahaja bab dalam biologi itu sentiasa ada ayat Al-Quran yang akan dikupas oleh Cikgu Arif pada masa tersebut. Antaranya yang saya ingat ialah bila kita belajar dalam biologi tentang struktur haiwan, ada yang berdiri di atas dua kaki, ada yang berjalan di atas empat kaki, dan ada yang berjalan di atas perut macam ular tu. Itu adalah pembahagian yang ada dalam buku teks biologi form 4 kami. And then kemudian Cikgu Arif telah mengajak kita untuk meluangkan masa berfikir tentang apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur, ya. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sekalian hidupan itu daripada air. Faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Ada di antaranya berjalan di atas perut, ada yang di antaranya berjalan di atas dua kaki, dan ada di antaranya yang berjalan di atas empat kaki. Jadi Al-Quran telah terlebih dahulu mengkategorikan hidupan-hidupan ciptaan Tuhan ini kepada tiga kelompok, iaitu dua kaki, empat kaki, dan menjala di atas perut. Untuk level form 4 pada masa itu, dia memberikan orang kata awe and evoke awe and wonder dalam diri saya lah, macam oh masya-Allah kan, ya. Dan belajar sains itu memang meningkatkan keimanan saya pada masa tersebut. Tetapi yang menyebabkan saya meninggalkan Semak Labu ketika itu, keluar daripada kelas sains tu, walaupun susah nak dapat masuk dalam kelas tu sebenarnya, ialah apabila saya nak juga dalam SPM saya boleh ambil bahasa Arab pada masa tersebut. Tapi pihak sekolah kata tak boleh sebab dah terlebih subjek. Chemistry, fizik, biologi, math, kemudian ada 1119 juga yang kena ambil, maka bahasa Arab hanya dipelajari tapi tak ada di dalam SPM. Saya tak boleh ambil pada masa tersebut. Saya offer nak belajar sendiri pun cikgu tak bagi. Saya offer nak pergi kelas lain pun cikgu tak bagi. Akhirnya saya ambil keputusan yang nekat untuk saya berhenti
sekolah, tinggalkan sekolah berkenaan dan kembali ke sekolah asal saya di Sekolah Izzuddin Shah. Saya dapat apa yang saya nak, iaitu saya nak boleh berbahasa Arab, belajar dalam bidang agama supaya saya boleh faham Al-Quran di tahap yang saya inginkan. Saya bukan nak jadi ulama, saya bukan nak jadi ustaz. Saya nak jadi seorang Muslim yang faham agama saya dengan ada bahasa Arab dan belajar agama di peringkat asas, peringkat bachelor degree pada masa tersebut. Tapi kesan daripada itu, apa yang saya telah belajar dalam AdMath, apa yang saya telah belajar dalam fizik, dalam kimia dan juga dalam biologi serta cabang-cabang yang lain itu, awal-awal dulu okey. Masa saya belajar dekat Jordan, saya bawa buku math, AdMath, SPM saya ke Jordan. Kelas-kelas yang saya bosan, yang saya macam boringnya subjek ni kan, tak kira lah subjek apa pun, saya ada buku AdMath tu, saya akan buat latihan AdMath, matematik tambahan dalam kelas tafsir, dalam kelas fiqh kadang-kadang kan, ya, bila ada masa yang sangat bosan. Sebab saya suka matematik. Tapi lama-kelamaan benda tu dah hilang. Level matematik saya setakat saya boleh tolong anak bongsu saya je lah sekolah rendah. Sekolah menengah saya dah tak boleh. Especially because mereka belajar matematik dalam bahasa Inggeris kan. So macam mana nak mengimbangkan antara keduanya? First, paradigm kena betul. Kedua, untuk ada ilmu alat sains dan ilmu alat Al-Quran is very challenging but not impossible. Carilah jalan, explore. InsyaAllah kan. Saya lihat sikit sebelum saya pergi kepada soalan ni, saya nak tengok soalan yang Syafiq tanya. Apakah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kedatangan wahyu? Ya, ini soalan yang ditanya. Kerana saya pernah dengar ia adalah agama Hanif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya. Tadi dah klik keluar dan hilang balik. Tapi jika begitu, mengapa ibu bapa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang fitrah, iaitu orang yang belum sampai kepadanya seruan tauhid? Ya, terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk bertanya. Persoalan tentang kedudukan agama dan juga kepercayaan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara kontroversi yang dibahaskan dengan panjang lebar oleh ilmuwan, dan dia masuk dalam kategori, kalau boleh saya katakan, macam the unfinished business, ya, sebab bendanya terus dibahaskan daripada semasa ke semasa. Dan adakah di akhirat nanti mereka ini akan masuk syurga, mereka ini akan masuk neraka? Pada saya hal itu ada perbahasan ulama mengenainya. Terukailah sendiri, saya tidak berkemampuan untuk recall benda tu. Yang saya ingat benda tu ada dibincangkan oleh Khatib Chalabi di dalam bukunya Mizanul Haq fi Ikhtiyaril Ahaq, ataupun The Balance of Truth. Dalam tu ada topik-topik kontroversi tentang Nabi Khidir, tentang matahari terbit daripada barat bolehkah dibahaskan secara falak, ya, dan lain-lain, termasuklah juga dengan kedudukan ibu bapa Nabi SAW. Jadi saya tak berani nak jawab kerana saya tak ada buat ulang kaji tentang hal itu, tapi benda itu ada dibincangkan, ya, dalam pelbagai sumber. Carilah, ya, dekat internet, insyaAllah. Sorry lah Syafiq, saya bagi ruang untuk tanya, lepas tu saya tak ada jawapan. Tapi sebab saya tak nak jawab mumbling, kerana saya tak ingat perincian mengenainya, saya biarkan dululah, ya, insyaAllah. Okey. Respon daripada Nur Halmi Ahmad. Betul Ustaz, bila belajar Al-Aqsam dan Al-Amthal baru tahu betapa pentingnya ilmu sains. Saya dulu benci sains sebab kena banyak fikir. Rasa menyesal juga sekarang. Tak apalah, kan? Khair, insyaAllah. Maknanya semua yang berlaku itu ada padanya pelbagai hikmah, ya, untuk kita fikirkan bersama, insyaAllah. Soalan yang keenam, izinkan saya. Salam Ustaz, apa nama buku yang kupaskan bahasa Al-Quran yang Ustaz cakap tadi, ya? Menarik buku tu, terima kasih.
Soalan ni agak jauh lah sebab dia merujuk kepada program berkenaan di akhir Disember. Tapi dalam pembentangan saya pada masa tersebut, saya ada banyak mendatangkan ulasan-ulasan yang berada di sekitar uh, hal-hal unik di dalam bahasa Al-Quran, sometimes disebut sebagai lataif, ya, Quraniyah, ketelitian Al-Quran dalam mengungkapkan satu-satu perkara, sehingga dari segi bahasanya pun sudah begitu unik. Contohnya di antara perkataan ibad dengan abid. Ibad bermaksud hamba Allah yang soleh, yang beriman. Abid merujuk kepada hamba Allah juga, tapi hamba Allah yang ingkar, yang menjadi ahli neraka. Apakah beza ibad dengan abid? Dari segi makna sama, tapi dari segi penulisan, ibad ditulis dengan alif yang berdiri tegak, yang ada izzah, ya, kemegahan padanya, manakala abid ditulis dengan huruf ya. Huruf ya ni nature dia rendah, dia macam terkelepek, ya, ada roda kecil bawah kan, ya, macam tu. Jadi benda itu, kalau buku yang spesifik, saya tidak pasti, tapi benda itu sentiasa dan banyak diulas oleh guru Al-Quran kami, iaitu Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi, di dalam karya-karya beliau, sama ada dalam Qasas Qurani, Ma'al Qasas As-Sabiqin, Lataif Quraniyah, Taswibat fi Fahmi Ba'dil Ayat, dan banyak lagi buku yang dikarang oleh Syekh Solah. Dan sekali lagi lah saya berikan galakan kepada sahabat yang tanya soalan ini, ikutilah perkongsian, pengisian yang dijalankan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman dan tim beliau di Tadabbur Center, kerana banyak karya Syekh Solah dan lain-lainnya diulas, dikupas oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Saya sebagai seorang yang inspired daripada benda itu, dan banyak cuba mengenengahkannya setakat kemampuan saya. Di antara tokoh lain yang juga banyak mengulas dari perspektif berkenaan adalah Syekh Noman Ali Khan, juga ada banyak menyentuh daripada sudut tersebut juga. Ya, ini satu benda lagi lah. Okey. Um, Soalan terakhir. Berapa lama dah saya online ni? 42 minit. Okey. Tak nak exceed 1 jam. Soalan yang ketujuh. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Are there any questions that we should avoid asking ourselves in light of finding the right path? Apakah ada soalan-soalan yang patut kita elakkan dalam perjalanan kita untuk mencari jalan yang lurus? Ya. So ini adalah di antara soalan yang bagi saya sangat menarik, dan bila diletak kat nombor 7 tu, dia macam kemuncak filem kan, kemuncak movie. Dia punya peak dia kan, untuk kita tengok. Untuk menjawab soalan ini, saya teringat kepada apa yang dibahaskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Hudah, ya, di dalam buku beliau Ar-Rasul Al-Muallim, ataupun yang diterjemahkan juga ada dalam bahasa Inggeris. Dia punya bahasa Arab dia ada dekat sini, yang saya dah letakkan siap-siap dekat situ, iaitu di dalam buku berkenaan, Syekh Abdul Fattah Abu Hudah ada mengulas tentang satu daripada pendekatan Nabi SAW dalam mengajar, ialah baginda menjelaskan terus hal tersebut kepada sahabat sebelum pertanyaan timbul, dan ini dilakukan kerana apa yang diajarkan oleh baginda itu adalah benda yang sangat delicate, controversial dan sensitif. Maka berkemungkinan ada yang takut nak bertanya, ataupun boleh bertanya dalam keadaan diri sudah terbelenggu dengan masalah, maka baginda terus menjelaskannya walaupun tidak ada sesiapa yang bertanya. Maka di bawah bab itu, Syekh Abdul Fattah Abu Hudah telah mendatangkan satu hadis, ataupun dua ataupun tiga hadis sebenarnya, yang directly menjawab kepada soalan yang ditanya tadi. Apakah bentuk soalan-soalan yang tidak patut ditanya ya, masa kita belajar.
Misalnya dalam hadis yang ke-75 ini, rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalik falyasta'idz billah wal yantahi. Ya, kata dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, syaitan datang kepada salah seorang daripada kalangan kamu dan kemudian dia berkata, dia membisikkan kepada orang ini, siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Siapa yang mencipta ini? Syaitan menimbulkan soalan itu, tetapi soalan itu bergerak ke arah hatta yaqula lahu, sehinggalah dikatakan kepadanya, man khalaqa rabbak. Dah tu siapa pula yang cipta Tuhan kamu? Ya, syaitan membisikkan soalan itu kepada kita untuk kita fikir dan kita tanya siapa yang mencipta, kalau siapa cipta ni, siapa cipta ni, siapa cipta ni, dan siapa yang cipta Tuhan kamu. Kita sampai kepada soalan tu. Ya, fa idza balagha dhalik, apabila pertanyaan itu sampai ke situ, iaitu sampai kepada soalan untuk tanya siapa mencipta Tuhan kamu pula, falyasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan, wal yantahi, dan berhentilah daripada menyambung persoalan tersebut. Jadi ini adalah satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang unik untuk kita fikirkan bersama. Kita ingat kepada apa yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam buku Falsafah Hidup, kalau tidak silap saya, bagaimana Buya Hamka mengajak kita untuk memerhatikan alam, tadabbur alam. Kita perhatikan laut, ya. Kenapa laut ini berombak? Laut ini berombak, ya, kerana adanya angin yang meniup. Ya, kenapa ada angin? Adanya angin kerana adanya udara panas dan udara sejuk. Maknanya udara panas, udara sejuk tu berbeza tekanan, maka berlakulah pergerakan. Kenapa ada udara yang panas, ada udara yang sejuk? Kerana adanya haba daripada matahari. Kenapa matahari mengeluarkan haba? Kerana matahari itu melakukan satu proses bla bla bla, maknanya melahirkan haba, dan haba itu memberikan panas, ya, kepada angin ataupun udara di bumi. Lepas tu matahari itu pula, kenapa pula matahari itu berhaba? Siapa pula yang mencipta matahari? Jadi kita disuruh untuk bertanya. Tapi bila kita sampai kepada satu peringkat, bila kita nak pergi more in depth, akhirnya kita akan sampai kepada satu peringkat yang mana kita kena bertanya, dah tu matahari itu pula siapa yang cipta? Jadi kalau dah sampai kepada peringkat itu, kata Buya Hamka, jika sampai kepada peringkat tiada lagi penjelasan akal tentang soalan tersebut, maka ketahuilah itulah hujung akal. Dan hujung akal pangkal agama, kata Buya Hamka, kan, hujung akal pangkal agama. Di situlah datangnya agama. So proses untuk bertanya tu digalakkan untuk kita terus-menerus menggunakan akal pada meneroka untuk memahami alam ini. Sampai kepada peringkat, okey, kalau alam ini begini sifatnya, fungsinya, dan alam ini terjadi dengan sendirinya ke ataupun ada pencipta, ia masih dalam ruang lingkup yang baik, yang makruf, yang memang tujuannya kita nak sampai ke situ supaya kita akhirnya sampai kepada pemahaman, kepercayaan tentang wujudnya Allah sebagai pencipta kepada segala yang ada di alam ini. Tetapi bila sampai kepada peringkat di mana Allah tu pula siapa cipta, dan soalan itu datang daripada syaitan berdasarkan kepada ayat ini. Apakah maksud di sebalik ini? Kita lihat, ya, perbahasan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah panjang lebar, ya, dalam topik ini. Dia kata, wa ya'lamu anna syaitan yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bihadhihi alwaswasah fayanbaghi an yajtahida fi daf'iha wa qat'iha bil ishtighal bi ghairiha.
ai waliyaqta' dhihnahu 'anil istirsal ma'hu fi dhalik. Bila sampai kepada peringkat mula nak tanya siapa pula yang mencipta Allah, maka hendaklah dia memberhentikan akalnya daripada menyambung persoalan tersebut, bal yalja ila Allah Ta'ala, sebaliknya hendaklah dia balik kepada Allah demi perlindungan dirinya, kerana dia mengetahui bahawa syaitan bermaksud untuk merosakkan agamanya dan akalnya dengan was-was tersebut. Maka hendaklah dia berusaha pada menghindarkannya dan menghentikannya dengan menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang lain. Kata Syekh Salah, kata Dr. Abdul Faz, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya. Dan beliau memetik kata-kata Al-Khattabi, wa wajhu hadzal hadis, dan anna syaitan idza waswasa bidzalik fasta'adhu syakhs billahi minhu. Maksud hadis ini ialah apabila syaitan mendatangkan was-was dalam hal seperti itu dan dia itu memohon perlindungan dengan Allah daripadanya, wa kafa an mutawalatihi fi dzalika in dafa, dan dia berhenti daripada melanjutkan penerokaan tersebut, ya, untuk perlindungan diri. Wasyaitan laisa liwaswatihi intiha, sedangkan syaitan itu dalam mendatangkan was-was kepada fikiran manusia, syaitan tu tak ada ending dia. Ya, dia akan tanya lagi, timbul lagi, tanya lagi hal ini. Kullama ulzima hujjatan zagha ila ghairiha, bila mana datang satu hujah untuk menjelaskan, akan didatangkan pula satu lagi keraguan untuk menyambung lagi keraguan tersebut. Ila an yuqdiya bil mar'i ilal hairah, na'udzubillahi min dzalik, sehinggalah akhirnya terperangkaplah seorang hamba itu dalam kebingungan. Ya, semoga Allah melindungi kita daripada hal seperti itu. Ala anna qawlahu, adapun berkenaan dengan perkataan man khalaqa rabbak, siapa yang mencipta Tuhan kamu, kalamun mutahafid, adalah merupakan perkataan yang kontradik. Ya, perkataan adalah statement yang contradicting each other. Yanqudu akhirahu awalahu, yang mana penghujung soalan itu membatalkan yang sebelumnya. Ya, li'annal khaliq yastahilu an yakuna makhluqan, kerana pencipta mustahil dia adalah ciptaan. Ya. Waqad asbatal aqlu annal muhdasat muftaqirah ilal muhdis, falau kana huwa muftaqir ila muhdis lakana minal muhdasat. Ya, bila kita tanya soalan siapa mencipta Allah, kita kena break soalan itu kepada komponen dia supaya kita nampak yang soalan itu ada soalan itu rosak. Ya, bila kita siapa mencipta Allah, sebelum kita tanya soalan itu, kita establish soalan itu timbul kerana kita menerima bahawa Allah itu adalah pencipta. Kita terima yang tu dulu. Bila kita dah terima Allah adalah pencipta, kemudian baru datang soalan, kalau Allah itu pencipta, siapa pula yang cipta Allah? Maka soalan yang kedua itu menunjukkan yang kita tidak menerima bahagian yang awal bahawa Allah itu adalah pencipta. Sebab kalau kita menerima Allah itu adalah pencipta, maka tidak mungkin datang satu pertanyaan untuk yang pencipta itu siapa pula yang menciptanya. So ini adalah perkara yang diulas panjang dalam hal ini. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, fa in qala al-muwaswis famal mani'u an yakhluqal khaliqun nafsah. Sekiranya orang yang was-was itu bertanya, apakah yang menghalang pencipta mencipta dirinya, maka dikatakan kepadanya, haza yanqudu ba'duhu ba'da, hal ini bertentangan di antara satu sama lain. Li'annaka asbatta khaliqan, kerana engkau telah menerima, mensabitkan tentang adanya pencipta, wa aujabta wujudahu, dan engkau telah menerima tentang wajibnya wujud dia itu, summa qulta yakhluqu nafsahu, kemudian engkau kata pula dia itu mencipta dirinya, wa aujabta adamahu, kerana yang mana dalam soalan kamu itu kamu telah establish yang dia itu tidak wujud, sehinggalah kita menciptanya sehinggalah dia itu dicipta untuk mewujudkannya.
Ya, jadi benda itu contradict each other. Wal jam'u baina kaunihi mawjudan ma'duman fasidun litanaqudihi. Menggabungkan ada dan tiada di dalam satu perkara adalah sesuatu yang rosak, fasid, ya. Dia umpama macam satu bahagi kosong, kalkulator jawab error. Kalkulator tak boleh jawab dengan any number because there is ada mistake, ada kesalahan di dalam soalan yang ditanya. Jadi dalam hal ini apa yang ditekankan adalah penting bagi kita untuk menyusun atur. Personally, bagi diri saya, ini dah pentingnya untuk kita sebagai seorang yang aktif dalam berfikir dan bukan masuk dalam kategori jenis orang yang ikut bulat-bulat, terima bulat-bulat. Kita suka berfikir, kita suka bertanya. Tetapi dalam berfikir dan bertanya itu, minta maaf kalau saya sebutkan, kita kena semayang supaya kita letakkan muka kita di atas tanah. Dan bila kita letakkan muka kita di tanah, dia akan supposedly menyedarkan kita yang kita ini adalah hamba. Perkataan hamba itu menyebabkan kita rasa kita sangat kecil. Dan bila kita sangat kecil, perasaan itu penting. Untuk rasa kecil, saya tahulah saya dibesar kan, tapi untuk kita rasa kecil, ia adalah satu benda yang sangat penting. Salah satu daripada cara untuk kita selalu rasa kecil ni ialah bila malam-malam kita keluar rumah, kita tengok langit. Ya, kita tengok bintang, kita tengok langit. Dan kita akan nampak betapa besarnya langit alam yang Tuhan cipta. Setakat mata kasar kita nampak kan. Dan bila kita tengok alam yang begitu luas, itu yang kita nampak. Kita tak nampak yang jauh lagi tu. Kita nampak matahari. Matahari yang kita nampak tu bukan the exact matahari. Bukan matahari yang live kan. Itu adalah matahari yang berapa minit? 9-10 minit yang lalu. Matahari yang 9-10 minit yang lalu, kerana dia mengambil masa 9 hingga 10 minit untuk image-nya itu sampai ke bumi untuk kita nampak. So kita tak boleh nak tengok bintang sebenar. Matahari sebenar pun kita tak boleh tengok. Kita hanya mampu tengok bintang 9 minit yang lalu. For being so small and not being able to grab the nearest star, which is matahari. Itu baru matahari. Belum, matahari hanya satu. Jadi jauh lagi. So imagine kalaulah kita ni rasa sombong, ya, macam hebat sangat, bagus sangat, banyak sangat knowledge, so intellectual. Kamu siapa kat alam ni? Kamu hanya satu daripada berapa bilion manusia yang sedang hidup. Tak kira lagi yang dah mati kan. Tak kira lagi yang akan lahir lepas ni. Who you are? Dan COVID-19 ni datang untuk tampar kita. Kan? Kita takut benda besar-besar. Tapi akhirnya yang bunuh kita, yang berjuta-juta manusia dijangkiti dan tahu berapa ramai yang dah mati adalah makhluk yang sangat kecil, virus. Jadi bila untuk ada sifat hamba, sebab bila kita tanya macam kenapa kalau Tuhan dah buat begini, kenapa begini, sometimes sebahagian daripada soalan yang kita tanya macam tu, soalan itu sama ada dalam keadaan kita tidak sedar, kita fikir tentang Allah macam Allah ni bukan Tuhan. Allah ni adalah satu makhluk lain, Tuhan yang tidak quote unquote, Tuhan yang tidak komplit, yang kita boleh mendapatkan maklumat yang komprehensif untuk memahami keseluruhan
Tuhan itu dan pekerjaannya, therefore Tuhan itu very simple, sehingga kita yang kecil halus ni boleh grab the whole idea tentang Tuhan tu. Ataupun, so maknanya sama ada kita memandang kecil kepada Tuhan, ataupun kita memandang diri kita ini besar sama level dengan Tuhan, sehingga kita question Tuhan tu buat apa. Jadi untuk merawat benda itu, kita dalam keberagamaan kita ini, kita perlu mengambil agama itu untuk didik diri kita supaya kita insaf. Kita ni adalah Tuhan, kita ni adalah hamba. Ya, hamba, limited. Saya pernah ditanya oleh seorang pelajar sekolah long time ago, kenapa Tuhan tak bagi saya tengok dia? Itu soalan yang dia tanya kan. Kenapa Tuhan tak bagi saya tengok dia? Saya kata, Allah, kamu tak boleh tengok Allah bukan sebab Allah tak bagi kamu tengok dia, tapi kamu tak mampu nak tengok dia. Kan? Kita tak mampu nak tengok Allah. Kenapa kita tak mampu nak tengok Allah? Sebab in order to see things, untuk kita boleh melihat sesuatu, kita yang melihat dan objek yang kita nak lihat itu kena comply dengan law of nature. Maksud dia mesti ada rupa, dia mesti ada color, dan kedudukan dia itu, tahap mata kita boleh grab rupanya itu, kemudian dipancarkan ke otak kita, and then otak kita interpret image tersebut, dan kita nampak dia adalah bunga contohnya kan, dia adalah pen. So apa sahaja yang kita nampak, benda yang kita nampak itu bermaksud definitely benda itu adalah makhluk macam kita. Sebab kita dan benda yang kita tengok itu dua-dua tertakluk kepada law of nature. Tapi Allah tidak berada di dalam law itu. So usahkan Allah, matahari pun tak boleh nak tengok dengan mata kasar. Kita nampak matahari, tapi yang kita nampak matahari itu actually matahari 9 minit yang lalu. Saya nak tengok matahari live, tak boleh. For being so weak, for being so small. The only thing is we can see 9 minutes ago punya matahari. Maka kita tak boleh melihat Allah sebab kita tak mampu tengok Allah. Mata kita, panca indera kita hanya berfungsi untuk menakul beberapa perkara yang ada dalam alam ini, yang even matahari pun tak boleh nak tengok live for being so limited. The only masa yang kita boleh tengok Allah ialah bila Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihatnya sebagai satu daripada nikmat besar bagi hamba-Nya yang berada di syurga. So, macam mana? Macam mana tu tak perlu tanya. That's another thing yang akal kita tak mampu nak proses. So, sometimes kita tak boleh terima bila kita dikatakan bahawa akal kita ini ada batasnya. Kita tak boleh terima bila orang kata dalam kehebatan sains teknologi, kemampuan kita untuk calculate supaya kita boleh formularize black hole tu macam mana, dan akhirnya black hole yang kita nampak ataupun bukan black hole sekarang, tapi dia adalah black hole yang a long time ago, and it took so long until the image of that black hole can be captured and then kita boleh tengok. So kita perlu didik dalam jiwa kita semasa kita membangunkan kegairahan dan upaya intelektual kita, kita kena semaikan sifat hamba so that you can cry on your own, believing, thinking that you are so nothing, and be scared to feel so arrogant, knowing that how tiny you are. How can you be so arrogant? Ego. Sebab tu disebutkan oleh Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah sifat sombong. How
can seorang yang hamba sombong? So bila kita sombong, dan contoh sombong ni bukannya macam pakai kasut cantik sombong, pakai kereta bagus sombong. Tak, sombong ini adalah meremehkan kebenaran dan memandang rendah kepada manusia lain. So kalau kita sarkastik, kita macam nak sindir orang, kita hanya akan sindir orang kalau kita mula rasa yang kita lagi bagus daripada dia. Kita takkan sindir orang ketika kita rasa kita lemah. Kita akan sindir bila kita rasa kita bagus. Bila kita rasa kita bagus, ketahuilah hati kita telah dihinggapi dengan ego. Dan ego tu Rasulullah kata tak masuk syurga. Orang yang dalam hatinya ada sifat ego tu, nak menggambarkan ego itu kalau tidak dirawat, bukan maksudnya kalau orang ada sifat ego maka telah termaktuklah dia tu ahli neraka. Tak, maksudnya bila ada sifat ego, ego itu boleh membesar menjadi your main obstacle, penghalang utama untuk kita masuk syurga. So pentinglah ya bagi kita untuk dalam hal tersebut. Jadi Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Udah di dalam bukunya ini ada menjelaskan tentang hal ini. Terjemahannya di dalam bahasa Inggeris, sahabat boleh tengok di dalam buku sekejap ya. Okay. Di dalam buku Prophet Muhammad the Teacher, ini adalah translation dia. Dan di sini ada diletakkan tu ya. Hadis 75, Bukhari and Muslim reported on the authority of Abu Hurairah. Kalau boleh saya highlight kan kat bawah tu, Shaitan comes to one of you and asks, who created such and such thing? He continues asking question till he asks, who created your Lord? When a person reaches that stage, he should seek refuge in Allah and stop there. The Prophet ﷺ directed us not to go along with Shaitan with such thoughts and to refute him with the help of Allah. We should realize that Shaitan wants to corrupt our faith and minds by these thoughts, and as such, we should strive to keep it away and see such thoughts through meaningful thinking. So ini adalah terjemahan kepada buku Arab yang saya dapatkan sebentar tadi. So itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara yang kalau diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. So ada beberapa benda yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah rahmat untuk kita kerana kita tidak berkeupayaan untuk memahaminya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah, tetapi jangan difikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tak mampu. So these are some of the questions that we should not get into, as been asked by our brother or our sister just now dalam soalan yang ditanyakan tadi kan, insya-Allah. So itu sajalah ya persoalan yang terlebih juga sejam, aduh ya, daripada persoalan yang ingin saya timbulkan pada menjawab isu-isu yang diajukan. Jadi saya sekali lagi mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta Perhimpunan Musim Sejuk yang telah bertanya banyak soalan yang bagus-bagus dahulu dan juga 7 pada hari ini. Maaf saya mohon daripada anda juga, terutamanya kepada Brother Lokman yang meng-email saya soalan tersebut, because it took me 1 month to respond to those questions, ya, insya-Allah. Jadi saya harap perkongsian pada hari ini tu adalah serba sedikit kebaikan dan manfaat daripadanya. Saya minta maaf kalau ada beberapa soalan yang saya tidak sempat jawab. Macam saya sebutkan tadi, Al-Quran ini saya belajar Al-Quran, saya cuba untuk memahaminya, tetapi ikutilah perkongsian daripada Tadabbur Center yang dikendalikan oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman, kerana ada banyak kebaikan di situ. Somehow penutupnya, saya sebenarnya dalam kebelakangan ini
kemurungan akibat lockdown yang panjang ni, saya teringat kepada benda ni saya ada ceritakan di dalam mungkin buku Di Hamparan Shamrock Keseru Namamu kot. Bila mana saya mengambil masa 8 tahun untuk menghabiskan pengajian saya di Jordan dulu, yang sangat teruk lah, orang patut 4 tahun je kan, saya 8 tahun. Dan dalam ujian terakhir, selepas pelbagai masalah berlaku, pada hari terakhir di tahun ke-8 saya sebagai pelajar, semasa saya masuk ke dalam bilik peperiksaan hafazan Al-Quran tu, lecturer iaitu Dr. Amin Butush tak tengok saya pun. Dia duduk menulis kat meja dia. Dia saya bagi salam, dia jawab salam. Kemudian dia terus cakap pada saya, Iqra' surah An-Najm, ya, baca surah An-Najm. Jadi saya pun bacalah. Baru baca, tak banyaklah, baru baca sebahagian. Lepas tu dia tengok saya. Bila dia tengok saya, dia tanya, Anta talib min ayyi sanah? Kau ni pelajar tahun berapa? Kan? Memang orang kata hancurlah jiwa saya kan ya. Saya pelajar tahun 8 kan ya. Ana talib sanah salasau tis'in. Saya pelajar tahun 93. Dia terkejut ya, dan kemudian dia kata, apa talib sanah salasau tis'in? Apa yang kamu buat sekarang? Nahnul an fi sanah alfin wahid. Kita sekarang tahun 2001. Jadi saya pun ceritalah kepada beliau. Saya kata, masa saya tahun akhir pengajian, beasiswa saya telah digantung. Kemudian saya tak cukup duit, so saya telah pergi ke UK, kerja, basuh pinggan lah, buat ni tu apa semua. Kemudian berlaku kemalangan, gini begitu. Sampailah akhirnya, sekarang ni lah baru saya dapat datang untuk attend exam ni kan. Jadi dia kata, la haula wala quwwata illa billah. Dia kata, so sekarang ni kamu buat apa kan? Jadi saya katalah, saya secara sambilan saya kerja sebagai imam dekat Irlanda Shimaliah, dekat Northern Ireland. Jadi bila saya sebut macam tu, dia tengok saya, and then dia cakap pada saya lah. Dia kata, Has Rezal, macam tu lah dia panggil nama saya kan. Dia kata, kamu angkat tangan, kamu bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, kamu bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kamu akan mengajar Al-Quran ini kepada masyarakat kamu sampai kamu mati. Itu ayat dia, lebih kurang kalau tak silap saya. Dalam keadaan yang sangat berdebar-debar dan takut dengan kenyataan dia tu, dia suruh saya bersumpah lah. Saya kata, wallahi wabillahi watallahi, sa'u'allimu al-muslimin an hadzal Quran. Saya akan mengajar orang Islam tentang Al-Quran ini sehinggalah saya meninggal dunia. And then dia sign surat. Dia kata, ya Allah, graduate. Dan saya telah graduate daripada pembelajaran itulah. Jadi saya telah menempuh pelbagai proses pembelajaran dalam bidang sejarah, dalam bidang pendidikan. Walaupun saya dapat banyak manfaat untuk memahami persoalan-persoalan yang even sebenarnya asalnya datang daripada Al-Quran, tapi saya tetap akan terdorong untuk balik kepada ilmu agama lah, kan. Dan saya fikir mungkin ia adalah kerana sumpah yang telah saya lafazkan di hadapan Dr. Amin Butush tu, yang mana saya telah bersumpah untuk mengajar Al-Quran sepanjang hayat saya. Maka masuklah bidang apa sekalipun, duduklah kat mana sekalipun, akhirnya dia kena balik kepada Quran juga. Kan? Jadi di situlah saya mohon kepada Allah SWT supaya Allah bimbing saya jadi hamba-Nya yang yang baik, walaupun jauh daripada kawan-kawan, jauh daripada kitab-kitab, tinggal di sebuah negeri yang sangat asing, tetapi masih terus menjadi hamba Allah dan terus belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu kepada orang sekeliling saya, daripada saya mengajar Iqra' anak saya sampailah kepada mungkin perkongsian-perkongsian yang seperti ini.
Saya belum lagi dapat memfungsikan diri saya dengan baik di island ini kerana semenjak tiba di sini tahun lepas masih lagi dalam lockdown unstop sampai sekarang. Kawan pun tak ada aktiviti, tak ada masjid, tak pernah pergi. Saya cuma pernah pergi masjid sekali saja di Dublin ketika lockdown berhenti sekejap. Tu memang rezeki tu lah, rindu sangat nak pergi masjid. Dapatlah pergi ke masjid sekali kan. So tak tak dapat lagi connect dengan Muslim community ke apa ke around this area, not yet. Tapi gitulah, insya-Allah. Jadi kita mohon daripada Allah agar merahmati kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, cahaya, petunjuk, ya, dan rahmat kepada kita. Dan moga Allah SWT mengingatkan kepada kita apa yang kita lupa daripada Al-Quran, dan mengajar kepada kita apa yang kita jahil mengenainya, dan direzekikan kepada kita untuk membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Dan kita mohon juga kepada Allah agar Allah um, menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah kita dan bukan hujah ke atas kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan usaha-usaha baik Ustaz Syahri Abdul Rahman dan pasukannya di Tadabbur Center untuk mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat itu terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih, dan ingat kembali, sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarnya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan 7 soalan yang saya dah jawab tadi memberikanlah sedikit manfaat kepada kita semua hingga bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.